ini hari yang terakhir. Tuan-tuan tahu atau tidak, pada hari Senin lepas, hampir 3 juta umat Islam berada di padang Arafah. Mereka lepas lohor tu hanya satu nada aja. Sama ada India ke, Bangladesh, Pakistan, Amerika, orang Afrika, orang Melayu, satu nada aja. Lepas waktu zuhur, ya Allah, tuan-tuan, sayunya apa yang minta, mereka minta. Kalau orang putih, ya Allah, forgive me, ya Allah, ampun dosa. Kalau orang Urdu, bahasa dia. Kalau India, bahasa dia. Kalau orang Arab, ya Allah, Allahumma ghfir li zunubi. Kalau Melayu, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Nada yang sama, tuan-tuan, merintis mereka, minta supaya Allah ampunkan dosa. Sebab apa? Ketika wukuf di padang Arafah, doa mustajab. Saya pernah duduk ketika wukuf di padang Arafah, saya minta 10 perkara. 9 perkara Tuhan makbul. Satu lagi ada. Tuan-tuan tahu apa satu ni? Pakcik gelap. Satu tu bukan nak minta orang lagi, kan? Saya minta, ya Allah, bagilah aku masuk syurga, ya Allah. Belum lagi lah, sebab belum mati lagi. Tapi harap tuan-tuan doa lah supaya kita semua masuk syurga. Jadi belum. Yang lain minta, ya Allah, aku balik nak beli kereta baru. Beli kereta baru, cash. Ya Allah, aku nak beli rumah, ya Allah, beli rumah baru, cash. Ya Allah, anak aku, ya Allah, bagilah hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Ya Allah, umur aku ni sakit, kecil manis, darah tinggi, buah pinggang, macam-macam dah. Ya Allah, bagilah dia dapat menerima penyakit ni. Ya Allah, bagilah dia panjang umur. Allah panjang umur 7 tahun dah. Saya minta 10 perkara, 9 Tuhan makbul, satu lagi belum, minta nak masuk syurga. Tuan-tuan, ketika wukuf tu, Allah, doa mustajab. Doa macam mana? Saya pernah cerita dalam YouTube, tuan-tuan dah tengok YouTube kan? Saya nak cerita tuan-tuan dalam masa singkat. Doa mustajab macam mana? Kita berdoa kepada Allah, Allah buka pintu hijab untuk kita. Taubat kita, doa kita, Tuhan berkenan. Ketika hari wukuf, iaitu hari Senin baru ni lah, kita di sana, mereka di sana wukuf, kita di sini disunatkan berpuasa. Tuan-tuan puasa tak? Ujian, siapa puasa, pahala dia seperti mana 2 tahun pahala dia. Jadi tuan-tuan dah puasa hari Isnin tu, jadi Ramadan ni tak payah puasa, pahala dia. Bukan macam tu, pahala dia tu seperti mana 2 tahun. Jadi kita disunatkan berpuasa. Bila puasa, tuan-tuan, Tuhan makbulkan puasa kita ni. Dengan puasa ni kita minta Tuhan makbulkan doa kita. Saya pernah bawa ada seorang pakcik umur 82 tahun. Saya bagi tazkirah lepas doa, teriak adik. Tuan-tuan di sana kan, seorang teriak, semua teriak. Sebab hati manusia ni lembut. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan, kita ni tengok benda putih itu cantik, putih itu menarik, putih itu comel, hitam itu jijikkan, hitam itu bodoh tak cantik. Sebenarnya putih itu menggerunkan. Apabila kita tengok putih kain kapak, kita tengok hitam itu menawan dan menyentuh hati kita sehingga mengalir air mata apabila kita tengok akan hitam kelambu Kaabah. Sebab itu tuan-tuan, duduk di sana, kalau seorang teriak, semua teriak tuan-tuan. Saya bagi tazkirah, teriak habis. Bila teriak, saya kata tuan-tuan, kita berada di padang Arafah ini, doa mustajab. Doalah dengan isteri, kalau main isteri, kalau suami dengan suami, kalau main dengan mak, doa dengan mak, kalau ngayah. Saya dah carilah mana-mana tempat di padang Arafah ini, doalah. Doa malam pertama. Tuan-tuan tahu tak doa malam pertama? Tak ada. Macam mana nak tahu? Terapa macam harimau. Tu yang anak kedua bukan bunyi macam mana? Aum, anak macam harimau. Jadi saya tak doalah malam pertama. Bila cari doa macam mana? Isteri doa dulu. Ya Allah, ini suamiku, ya Allah. Nama apa? Abdullah Khairi. Ampun dosa dia. Jadi dia suami yang saleh. Suami pasti teriak entah. Suami doa pula, ya Allah, ini isteriku, ya Allah, ampun dosa dia. Sebut nama. Jadi dia isteri yang salihah. Pasti isteri teriak. Bila teriak tuan-tuan, doa kita mustajab. Tuhan akan makbul. Doa kuat-kuat, jangan doa pelan-pelan.
Sebab ada suami ambil kesempatan, lepas dia doa, ya Allah ini isteriku, ampun dosa dia, jadi dia isteri solehah. Lepas tu senyap, dia doa apa? Ya Allah, aku nak nikah seorang lagi, ya Allah. Ini tak dengar, amin, makbul tuan-tuan. Balik nikah semua tuan-tuan. Doa kuat-kuat. Pakcik duduk sebelah saya, dia nak bangun tak lambat, umur 82. Ini duduk. Tuan-tuan tahu dia doa apa? Dia angkat tangan bersungguh-sungguh dia, ya Allah, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ini ya Allah. Dia minta bagi dalam kain ihram. Saya duduk, ya Allah pakcik ini awak doa macam ni. Dia doa lagi, ya Allah bagi aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ini ya Allah. Dia doa kali ketiga dalam keadaan nada yang bersungguh-sungguh, ya Allah bagi aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ini ya Allah. Habis dia doa, dia tanya, pakcik awak doa macam tu? Ustaz selalu bagi tazkirah, hajjul mabrur, haji yang diterima oleh Allah, laisa lahul jaza, tiada balasan illa jannah, kecuali syurga. Kalau saya mati dalam kain ihram Ustaz, saya jamin masuk syurga. Hebat kan? Saya pun Masya Allah, selalu orang doa murah rezeki, panjang umur. Kalau anak tak nikah, minta pergi nikah. Tapi dia minta mati dalam kain ihram. Tak apalah. Habis masuk waktu maghrib, saya jamak dengan Aisyah, siap-siap jamak tamam. Kemudian saya bagi tazkirah, tuan-tuan, jom kita pergi Muzdalifah. Kalau tak boleh, kita balik ke Mekah, kita tawaf, kita sa'i, kita tahlul, kita buat tahlul sani. Tahlul sani maksud dia clear semua tuan-tuan. Kalau tahlul awal, kita 3 perkara tak boleh lagi: berjima, angkat nikah ataupun jadi saksi. Kita buat tahlul sani. Saya abang, kalau tak boleh, batal. Tapi Mekah, rupanya di Mekah, apa kita cakap Tuhan makbul. Jaga tuan-tuan, apa di dalam itu di luar. Jangan kita nak niat benda tak elok. Pernah saya bawa lupa seorang CEO di depan Multazam. Dia teriak. Saya tengok dia, tuan awak teriak, Ustaz saya ni, tuan Ustaz tahulah CEO, saya buat kenduri nak pergi umrah. Orang main ziarah. Bila orang ziarah, orang kata salam kait, orang bagi duit, dia ambil duit tu, dia bagi balik. Dalam hati dia, tak payah bagi lah, aku ada duit, aku pergi Mekah ni. Kalau tak ada, aku pakai kad kredit. Orang pun nak poket, dia ambil bagi balik. Aku pergi Mekah pasal aku ada duit. Kalau tak ada, pakai kad kredit. Dia pergi nak buat umrah kedua, dia pergi dekat Tanah Air, dia letak post bag dia di atas, dia tunduk orang kebas post bag dia. Dalam tu ada 10,000 rial, ada kad kredit, ada pasport, hilang semua habis. Dia tak tahu nak buat apa, duduk depan Multazam, duduk teriak. Saya kata, tuan duduk di mana? Di Hotel Masa. Hotel Masa ni sebelah Abrash. Tuan-tuan tahu Hotel Masa tu harga dia berapa? Satu malam $800. Satu malam lah. Maksud dia 8 kali 3, RM2,400 satu malam. Kalau tuan-tuan 6,000, tuan-tuan nak duduk Masa, dia tak pergi duduk atas, dia duduk kat tangga, dia letak kaki tu. Kalau 6,000, maksud dia package dah 40,000 tuan-tuan. Kaya semula CEO. Saya kata, tuan duduk di Masa. Kata, Ustaz, jom pergi. Saya pipi Ustaz yang bawa kenal. Kata, Ustaz tolong bagi tazkirah sikit. Saya bagi tazkirah lebih kurang setengah jam. Saya kata, tuan-tuan, kawan kita ni hilang post bag, duit hilang, kad kredit hilang, semua hilang. Kita kutip ke rumah. Akhirnya kutip lah, waktu keluar kutip dapat RM1,800. Saya ambil duit tu bagi kat dia. Dia pegang duit, dia teriak, Ustaz saya main Mekah, niat dalam hati, kalau tak ada duit pakai kad kredit hilang, duit hilang, apa pun tak ada. Saya main Mekah, Ustaz dapat duit derma, ihsan orang Ustaz. Di Mekah jaga. Niat ya Tuhan bayar cash. Sama juga dekat Masjid Sungai Tiram ni. Tuan-tuan habis kutubah, tuan-tuan tutup saya, tuan-tuan jaga. Tuhan bayar cash, jaga. Sebab tu saya nak abang di Mekah jaga. Apa niat itu di luar. Saya sebut kalau tak boleh pergi Muzdalifah, kita balik ke Mekah, kita tawaf, kita sa'i. Tunggu jam, tak boleh pergi. Bila tak boleh pergi tuan-tuan, saya kata driver, roh ila Makkah, bawa balik Mekah. Balik Mekah tuan-tuan, masa tu kalau tuan-tuan nak tahu, siapa yang pernah pergi umrah, kita baliklah malam Muzdalifah. Malam tu, malam dia kehormat, VIP kehormat tawaf, dijaga oleh askar.
Saya pun bila tengok-tengok semua ni, sultan seluruh dunia, Perdana Menteri seluruh dunia, menteri seluruh dunia, menteri besar seluruh dunia, saya kata jemaah masuk sekali. Lepas dia kata, ustaz takut ustaz ni menteri-menteri tau. Saya kata jangan takut. Dia kata ustaz sultan. Kita pun sultan juga. Sebab sultan pun menteri, mana boleh tawaf pakai samping, kena tawaf pakai kain ihram. Mereka bukan kenal kita kan. Saya kata jom masuk askar jaga. Mereka ingat kami pun VIP juga, tawaf dijaga oleh askar 20 minit kan. Habis semua siap, saya bawa depan multazam. Pakcik ni duduk sebelah saya, dia tak larang. Saya kata tuan-tuan multazam, mustajab doa kita. Pakcik ni dia ulang yang sama tuan-tuan. Kali ni bersungguh-sungguh, ya Allah, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ini ya Allah. Dia ulang lagi, ya Allah bagi aku mati dalam kain ihram ini ya Allah. Dia ulang lagi, ya Allah bagi aku mati dalam kain ihram ini ya Allah. 3 kali. Saya ya Allah pakcik ni minta semua. Akhirnya saya kata okey tuan-tuan, jom kita pisah. Saya tunggu dekat Marwah. Habis mereka semua sa'i 26 orang. Saya kata keluarkan gunting. Mereka keluar gunting, tarik rambut. Mereka tarik rambut, gunting letak dekat rambut, saya angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami, gugurlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah. Saya kata gunting. Mereka tarik gunting. Gunting tuan-tuan, ayat mata mengalir. Di Mekah seorang menangis, 26 orang menangis habis. Bila teriak, saya kata jom kita pergi Muzdalifah. Kalau tak boleh, kita kena bagi sampai juga, kita kena dam. Pakcik ni senyum kan, ustaz saya haji dah. Betul lah, memang kalau dah sa'i, dah tawaf sa'i tahlul, maksud dia buat tahlul sani, clear lah, dia boleh tanggal ihram dah. Saya kata pakcik memang haji dah, tapi kena pergi Muzdalifah. Kalau tak pergi kena bayar dam. Tak apa ustaz, haji dah. Senyum kan. Dia naik van sepatah tak cakap, ayat pun tak minum. Mulut dia la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 jam tuan. Sampai dekat Muzdalifah, saya kata jemaah turun kutip batu. Kita bawa esok, kita bawa berapa nama pimina nanti. Jom kita semayang subuh. Dia ambil wuduk semayang. Semayang saya kata jemaah, jom kita balik hotel kita. Lepas lewat kita pergi Mina. Balik hotel, balik hotel kena Mahfud Qawah. Hotel tu 8,000 orang. Semua duduk dekat Mina. Kami 26 orang duduk kat hotel je lah. Sampai depan pintu Babul Umrah. Babul Umrah dekat bawah tu Masjid Khalid Al-Walid. Lalu runtuh habis. Saya turun, saya kata tuan-tuan turun. Saya buka pintu, pakcik ni turun. Turun dia lemah tuan, dia lembek. Bila lembek saya pegang dia. Pegang dia jatuh. Bila jatuh, kepala dia saya letak atas reba saya. Bila letak atas reba saya, dia memandang. Dia sebut Allah ajak. Tuhan ambil nyawanya. Dia mati atas reba saya. Dia mati atas reba. Dia mati dalam kain ihram. Dia mati dalam wudu baru lepas sembahyang subuh. Dia mati pula dah dapat haji. Dia mati pula depan Babul Umrah di Masjid Haram. Kita nak kata apa orang macam ni? Inilah yang disebut Hajjul Mabrur, laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang diterima oleh Allah, tiada balasan, syurga Allah. Dia mati dalam kain ihram, dalam wudu pula sebut Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agaklah abang pakcik, kita boleh mati macam tu kan? Kalau hidup tak pernah sebut Allah, boleh mati Allah kan? Kalau hidup tak pernah main masjid, boleh mati dalam masjid kan? Kalau hidup tak pernah baca Quran, boleh mati baca Quran kan? Kalau hidup tak pernah sujud kepada Allah, boleh mati sujud kan? Kita renung tengok, dia mati sebut Allah depan Masjid Haram, dalam wudu, dalam kain ihram pula. Kita nak kata apa? Tentu jamin dia syurga Allah. Sebab tu tuan-tuan, di Mekah ni kita pergi sana, kita disunatkan sebab apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita sebut tu ketika mana belum lagi tahlul, kita sebutlah, kami menyahut panggilan kamu ya Allah. Kami ya Allah menyahut panggilan kamu. Kami tidak mensyirikkan segala sesuatu. Demi apa nama? Sungguhnya segala puji, segala nikmat, segala kerajaan tidak ada syirik di sisimu ya Allah. Itu yang kita sebut tu. Labbaik Allahumma labbaik. Saya pernah bawa jemaah daripada Kelantan.
Kita sebut labbaik Allahumma labbaik, dah habis tu. Kita suruh ada seorang pakcik Kelantan. Apa dia pula? Dia rupanya tak mengaji tuan-tuan main umrah. Dia sebut apa? Balah-balah baik, balah-balah baik, balah-balah baik. Saya dengar, rupanya balah-balah betul baik, belah-balah baik. Sebut pun tak betul. Saya kata pakcik, bukan balah-balah baik, labbaik Allahumma labbaik. Sampai tak faham tuan-tuan. Sebab apa? Syirik apa kita kena faham. Di sana nak buang syirik ni, balik-balik kita amal syirik punya banyak. Ada di kalangan kita pergi masjid, saya tengok mereka naik kereta, orang Melayu Sungai Tiram tak tahulah. Bila naik kereta, bewak lalu, bewak. Orang sebelah kata, jangan duk biar bewak lalu ni malah petaka duk tunggu di depan. Kalau kita yakin tuan-tuan dengan bewak lalu, kita yakin ada malah petaka, syirik kita kepada Allah. Sia-sia tuan-tuan kita pergi umrah ataupun haji. Kadang-kadang kita belah juga. Tak ada, ini bukan dia ni, semua ni tak betul, tahyul. Belah juga, bewak lalu pun belah, tindih dengan bewak-bewak lagi. Tiba-tiba jalan depan, saya pancit. Orang sebelah tu kata, aku dah abad kahang dah. Bewak lalu, ada malam taka di tayar pancit. Kita pun, betul. Betul ya, syirik kepada Allah. Tuhan tak terima sembahyang kita. Jaga betul. Ada pula jenis orang Melayu ni, pergi mengaji, masjid tak pernah tinggal. Balik-balik malam lepas maghrib, datang Pak Isyak, tiba-tiba dengar bunyi burung hantu. Jalan-jalan tengok-tengok, burung hantu bunyi dekat jiran kita. Kita pun masuk-masuk panggil bini kita, yang keluar kan. Hang dengar tak burung hantu bunyi tu dekat jiran rumah kita. Mengikut kepercayaan orang Melayu, bila burung hantu bunyi dalam rumah tu ada orang nak mati. Dia berkata, yang tengok burung hantu tu duk bunyi tu jiran rumah kita. Ambil tengok kan, ada orang nak mati pun jiran kita ni. Ini kita pun keluarkan kereta abang. Burung hantu tak bunyi jiran kita. Hantu dia bunyi atas rumah kita. Mampu kawan. Dia berkata, hang nak mati bah. Elok aku boleh nikah seorang lagi, dia kata. Kita percaya burung hantu menyebabkan mudarat, syirik kepada Allah. Sia-sia labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Benar di kalangan kita ni, baru ni ada orang mengaji dengan saya, dia pakai rantai ikat ni, kemudian dia buka dalam tu, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ustaz ni ayat Quran ustaz. Dia kata ayat Quran ni saya gulung-gulung pakai. Saya kata pasal apa? Bila pakai ni ustaz jadi kemah. Saya kata kalau nak kemah di Pulau Batas ada kemajuan masyarakat, kemas, memang kemas tu. Yang ni tak ada apa. Kalau hang yakin yang ni syirik, dia kata ustaz, ni ayat Quran. Ayat Quran ni pasal apa hang pakai? Saya pakai pasal nak bagi kuat, bagi hebat. Hang yakin dengan takai ni syirik kepada Allah. Amalan kita tak diterima oleh Allah. Jaga tuan-tuan. Sebab tu kita bisa labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarak. Kalau nak buang ni syirik ni. Ada orang balik tuan-tuan, bukan saja tu, anak dia perut puncit, anak kecil, gembung, detik, ketepung. Orang Melayu percaya apa? Ada cacing. Macam mana buat? Mereka gantung tali kasut. Ni pakai tali kasut. Kalaulah dia yakin tali kasut tu menyebabkan cacing tak masuk dalam perut, dia yakin tali kasut syirik kepada Allah. Apa sakut tali kasut dengan cacing? Payah apa? Pergi farmasi, apa? Ubat cacing. Hak 12 niat makan, cacing keluar kan? Ni, yakin dengan tali kasut syirik kepada Allah. Ada orang jumpa saya, ustaz, boleh tak kita jumpa Tok Bomoh, motor hilang, ada belah Taiping tuan-tuan, pergi jumpa Tok Bomoh tu pakai mesin photostat. Dia photostat keluar gambar tu sebiji yang sepupu kita duk kelih dengan sepupu kita. Aku duk kata tak, memang dia ni curi. Kita yakin dengan gambar ini, Tok Bomoh ni nak meramal ini. Man ataka hinun fasa'alahu 'ani syai'in lam tuqbal salata 40 yawman. Siapa yang pergi jumpa Tok Bomoh yang meramal, Tuhan tak terima sembahyang dia 40 hari. Jaga tuan-tuan, 40 hari kita percaya dia lah. Percaya yang tu syirik kepada Allah. Tapi boleh tak? Orang tanya, ustaz, tangan saya seliuh ustaz, tangan terpelemak, pergi jumpa Tok Bomoh tu pegang-pegang, tarik, pruk, yang tu tak apa. Tok Bomoh patah tak apa. Tok Bomoh kayak, ambil ayam, jampi, minum dulu, ambil kesempatan. Dia celup, dia sapu tu,
bomoh patah, bomoh kayak, tak apa, bomoh yang ramal hilang. Sakit macam-macam, bomoh ni ramal, kita pergi jumpa 40 hari Tuhan tak terima semayang kita. Sebab tu kita ni tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, bila sebut yang ni, balik tu nak buang yang syirik ni. Tapi kalau ada lagi menunjukkan haji kita bukan mabrur, tuan-tuan, Tuhan tak terima lagi. Kemudian ketika haji juga, ni mereka lah ni duk melontak ni, Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Kalau buat nafar Thani, kalau nafar awal, kemarin dah balik dah. Ni lepas lawak ni pakai lontak Ula, Wusta, mereka lontak apa? Bismillah ya Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa hizbi. Dengan nama Allah aku lontak syaitan ni dan kuncu-kuncunya. Tu nak buang syaitan dan kuncu. Balik-balik pangkah parti syaitan. Ni apa ni, mabrur apa ni? Tuan-tuan, saya bukan kata, ada orang kata lebih baik kawan dengan syaitan dikenali daripada malaikat yang tak dikenal. Ni kita nak buang syaitan ni, rajman lisyayatin wa hizbi. Balik sokong syaitan. Macam mana mabrur kita? Sampai tak faham macam tu, buang suruh 7 kali. Bismillah. Saya pernah masa melontak tu, saya ambil batu nombor 8. Dia 7 ya. Saya ambil yang besar ni. Arab tu kata, ya Syekh, lima tak ada kabir jiddan. Pada apa batu besar kan? Saya kata, syaitan kabir hina. Syaitan besar. Dia kata, la. Dia kata, mamnum. Tak boleh. Syaitan dia kata nak lontak sa'niyah, sunnah Nabi. Dia kata, dah ada syaitan kabir. Nombor 8 saja lah, nak bagi besar sikit. Dia kata, lah. Dia marah saya. Bila marah kita buat cakap Arab, dia tak faham. Lain kali cakap Melayu, kau suka aku nak lontak, kalau boleh faham. Dia cakap macam tu, dia tak faham, dia belah. Yang ke-8 tu nak lepas geram kan. Bismillahirrahmanirrahim, rajman lisyayatin wa hizbi. Yang ke-7. Yang ke-8 biar besar. Bismillahirrahmanirrahim, rajman lisyayatin wa hizbi. Pum, balik sepuas-puas hati. Batu sana, balik-balik, boom, dia melantun. Syum. Wah, dia kepala aku. Dalam hati, aku setan rupanya. Sebab apa? Berasa sombong tuan-tuan pergi Mekah, Tuhan tunjuk banyak cash. Sebab tu pergi sana tuan-tuan, kita nak buang syirik, kita nak buang syaitan dalam diri kita. Tapi balik, duk syaitan lagi, duk syirik lagi. Mana haji mabrur kita? Sebab tu nak haji mabrur ni tuan-tuan, kalau balik tak pernah semayang, balik semayang tak tinggal dah. Kalau balik, alhamdulillah di sana pergi tetap waktu, balik masjid tak tinggal dah, tu mabrur dah. Kalau di sana alhamdulillah setiap waktu, bukan saja setiap waktu, semayang jenazah, balik di sini kita pakat mengaji, tu mabrur dah. Tapi kalau duduk sana tuan-tuan, pergi sana isap rokok tak boleh. Sebab mamnu tadkhil, tak boleh isap rokok. Kalau isap tuan-tuan, Arab cukup marah. Nak beli pun duit kena lempak. Sagi Bangladesh tu balina, rokok pakai balina. Kalau beli tuan-tuan kena tangkap, tak boleh, bahan apa nama haram. Kalau pergi sana tuan-tuan tak isap rokok, balik duk sambung lagi isap rokok, itu bukan haji mabrur, itu haji Marlboro. Saya nak tanya, rokok haram ke makruh? Ada isap kata haram lah, tak isap kata makruh. Saya nak tanya, rokok katalah makruh, buah petai makruh. Yang buah petai makruh, ni belacan makruh. Kita ambil buah petai, kita cicah sampai belacan, kita buat dalam mulut. Makruh kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rokok makruh, ada tak? Ambil rokok letak, cucuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak isap rokok baca bismillah? Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau isap rokok baca bismillah, gila babi nama dia. Mana ada orang isap rokok baca bismillah, menunjukkan benda tu memang haram. Kalaulah duduk di Mekah tak isap rokok, balik isap, menunjukkan bukan haji mabrur, haji Marlboro. Tuan-tuan yang dengar ni, berhentilah tuan-tuan. Apa faedahnya? Rokok nak korang, naik harga 12 ringgit. Tuan-tuan yang isap rokok berhenti lah. Tak ada kan? Duk sambung macam tu. Kalau 5 kotak, menunjukkan pendapatan dah lah 500. Beli rokok kena lebih. Pendapatan untuk keluarga akan korang. Bila korang tuan-tuan, siapa yang untung? Kita atau? Saya mati rokok 25 tahun. Bagus abang, alhamdulillah.